Satu masalah. Yang kedua ni, hadis panjang sikit perbahasan yang kedua. Ada juga orang puang ni, dia keluar darah tidak secara berterusan. Ni perbahasan ni panjang sikit. Lagu mana keluar darah dia? Keluar berhenti, keluar berhenti, keluar berhenti. Sebagai contoh. Maka kalau keluar berhenti, keluar berhenti, keluar berhenti, orang puang tu kena kira tempoh keluar dalam lingkungan 15 hari 15 malam. Kalau cukup 15 hak yang keluar, darah hak keluar cukup 24 jam, maka kesemuanya darah haid. Kalau tak cukup 24 jam, maka bukanlah darah haid. Okey, boleh faham ke tak orang puang? Boleh faham? Katakanlah kita kena bangun tulis ya. Faham sikit. Okey, katakanlah orang puang ni keluar darah hari pertama 5 jam, hari kedua 5 jam, hari ketiga 5 jam, hari keempat 5 jam, hari kelima 5 jam. Lepas tu berhenti darah. Maka kata ulama kena capur 5 capur 5 capur 5 capur 5 capur 5 jadi 25 jam, lebih daripada 24 jam. Maka kesemua darah ni adalah darah haid. Okay, boleh faham? Kalau tak cukup, sebagai contoh, hari pertama keluar 3 jam, hari kedua 3 jam, hari ketiga 3 jam, hari keempat 3 jam, hari kelima 3 jam. Sebagai contoh. Jadi 3, 6, 9, 12, 15. Hanya 15 jam. Maka bukan darah haid. Okey, boleh faham? Jadi sekarang ni darah haid kalau keluar secara berterusan, cara pengiraan sehari semalam jelas, mudah kan? Kalau darah haid keluar secara putus-putus, okey, ni dia panggil keluar secara putus-putus. Mazhab Imam Syafi'i, dia kena kira tempoh darah dalam lingkungan 15 hari. Kalau cukup 24 jam, maka kesemuanya tu adalah darah haid. Kalau tak cukup 24 jam, maka bukanlah darah haid. Okey, boleh faham? Jelas orang puang? Jelas ha? Satu, ni perbahasan ni memang cukup banyak Ana cuba ringkaskan sekadar mampu. Ni perbahasan, dalam perbahasan ni memang cukup banyak. Dan dalam perbahasan ni banyak orang yang tersilap. Okey ya? Banyak orang yang tersilap dalam perbahasan ni. Yang pertama lagi, seterusnya benda kita kena sebut lagi, orang puang dia akan fikir macam mana. Okey, ni kita bagi benda mukaddimah dulu untuk dia faham permasalahan lain. Orang puang dia akan fikir macam mana dia boleh menentukan mari 3 jam, 3 jam, 3 jam. Adakah kena cek setiap saat ataupun kena cek setiap waktu? Okey, boleh faham orang puang? Takkan kena cek semua. Tak ada gali belajar lah. Duk cara ke kerja tu je lah. Tak ada kerja lain tau. Pacek cek, pacek cek, pacek cek. Tu tak begitu? Okey, yang pertama sekali, orang puang apabila dia rasa berhenti darah, takkan tak rasa. Orang puang dia rasa, dia nak keluar darah dia rasa, nak berhenti darah dia rasa. Ada orang yang nak keluar darah ada alamat sakit belakang lah, alamat sakit perut lah, gelepor, ada macam-macam. Alamat mulut cetung lah, tu dah lama tu, nak ujang tu macam cetung gitu. Angin dah molek lah. Okey, ada alamat dia. Hak yang anda cerita ni bukan ada reka lah. Tanya orang puang nak percaya. Betul tak orang puang gitu? Betul kan? Macam-macam. Ada hak sakit perut, ada hak yang sakit pinggang, ada hak yang cetung je mulut, serba dah kena. Tu. Jadi tabiat dia jadi lain dah. Warna ni cetung, rupa-rupanya nak turun hujang. Betul tak orang puang gitu tak? Ada alamat. Baik, ni sebagai contoh je lah, banyak lagi lah. Jadi keluar darah dia darah ni dia panah. Orang puang rasa lah. Manakala dia fana migraine. Memang dah sedar lah. Makan nasi dah sedar dah fana migraine. Boleh faham? Jadi kan kita kadang-kadang duk layang ke telefon kan tau. Mak panggil siapa ke seruk-seruk suara mak dak sedar sekarang. Fana tu dia panggil. Fana main telefon. Sama juga duk migraine dah sedar dah tu benda pun. Jadi tu tak kira lah. Kalau bisalang dia perhati, memang dia sedar keluar.
dan kadang-kadang dia rasa sedut, macam tak ada dah. Okey, apabila dia rasa macam tak ada, dia cek. Okey, boleh faham? Satu, bagi perempuan yang kali pertama keluar darah, bagi perempuan yang kali pertama keluar darah, dia kena cek setiap kali sembahyang. Setiap kali masuk waktu sembahyang dia kena cek, awal waktu, akhir waktu, sebab kali pertama. Tapi kalau dia biasa dah mari darah 7 hari dah perlu cek pun tak apa. Tapi kalau rasa berhenti kena cek. Okey, boleh faham? Okey, kita ulang balik. Bukanlah diwajibkan kepada orang puang duk cek setiap saat. Setiap saat duk cek. Macam dia seorang je keluar darah haid, habis masa ke darah haid je duk cek semua. Okey, tidak diwajibkan cek setiap saat. Bila kau orang puang tu wajib kena cek? Ketika dia rasa berhenti darah. Okey, boleh faham? Bagi perempuan yang kali pertama keluar darah, maka wajib dia cek dalam waktu sembahyang, awal waktu, akhir waktu dia kena cek. Bagi orang yang kali pertama keluar darah. Kalau orang yang biasa keluar darah, dia kena cek pada penghujung adat dia. Katakanlah dia mari 7 hari. Okey, 7 hari tu cukup 7 hari, dia kena cek. Okey, boleh faham? Jelas kan? Okey, tinggal lagi permasalahan yang berlaku daripada permasalahan yang kita bincang saat ni, tafriq pada masalah ni. Ada juga orang puang tidak sedar masa mana keluar darah. Ada juga orang puang tak sedar masa mana berhenti darah. Okey, boleh faham? Ada orang puang tak sedar masa mana keluar darah. Ada orang puang tak sedar masa mana berhenti darah. Tambah-tambah kalau pada bulan puasa. Bulan puasa, kalau jelas darah tu keluar sebelum tenggelam matahari, puasa dia tidak sah. Kerana di antara syarat sah puasa mesti kena suci daripada haid dan nifas sepanjang siang hari. Okey, boleh faham? Kalau jelas keluar darah selepas daripada tenggelam matahari, jadi bermakna puasa dia sah. Okey, boleh faham? Sekarang ni orang puang lepas daripada dia buka, okey, lepas daripada dia buka, dia masuk tandas nak qada hajat, tengok-tengok ada darah. Okey, boleh faham? Tengok-tengok dia ada darah, yang mana kemungkinan darah ni keluar sebelum daripada tenggelam matahari. Jadi bermakna puasa dia sah ke tak? Tak sah, wajib dia kena qada. Dan kemungkinan darah keluar selepas daripada tenggelam matahari, maka puasa dia sah, tak wajib qada. Kalau dia yakin darah keluar sebelum daripada tenggelam matahari, jelas puasa dia tidak sah. Tapi dia dapat pahala puasa. Pahala puasa dia dapat. Cuma nanti lepas daripada Ramadan dia kena qada balik. Okey, boleh faham? Kalau yakin darah saat itu keluar selepas daripada tenggelam matahari, jelas puasa dia sah. Sekarang ni ada kemungkinan darah keluar sebelum daripada tenggelam matahari, ada kemungkinan darah baru keluar. Anda buat contoh masalah ni biar untuk mudah faham masalah ni. Baik, ada kemungkinan darah keluar sebelum tenggelam matahari, ada kemungkinan darah keluar selepas daripada tenggelam matahari. Okey, lagu mana perempuan nak menghukumkan puasa dia? Memang semayang garit dari semayang dah keluar darah ni, dah puasa dia sah ke tak? Sedangkan puasa termasuk dalam rukun Islam, benda yang menjadi kewajipan setiap mukallaf. Betul tak gitu? Okey, jadi kalau orang puang berlaku perkara tersebut di atas diri dia, ada kemungkinan darah keluar sebelum tenggelam, ada kemungkinan darah keluar selepas daripada tenggelam, maka puasa dia pada hari tersebut dikirakan sah. Okey, dikirakan sah. Daripada segi hukum kena ambil baru keluar, walaupun ada kemungkinan keluar tadi. Okey, boleh faham? Kerana di dalam kaedah fiqh ada sebut. Okey, kenapa kaedah fiqh? Kata ulama, al-aslu fi kulli hadithin taqdiruhu bi aqrabi zaman. Okey, boleh faham? Ada satu kaedah dalam qawaid fiqhiyah menyebut adalah al-aslu fi kulli hadithin taqdiruhu bi aqrabi zaman. Asal pada setiap benda yang baru berlaku, kena takdirkan dia masa yang paling dekat. Jadi sebelum daripada tenggelam dengan selepas daripada tenggelam, mana yang lebih dekat? Selepas daripada tenggelam. Kalau kita buka dalam kitab qawaid fiqhiyah, kita akan jumpa contoh yang paling mudah. Lepas daripada kita bagi salam, kita pun melangkah 2-3 langkah, tiba-tiba kita rasa ada tai cicak di kaki kita. Sebagai contoh, kita tengok Allah ada tai cicak sungguh. Mengikut pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, dia kena ulang balik sembahyang kalau dia yakin dia sembahyang dengan najis. Kerana di antara syarat sah sembahyang adalah kena suci daripada najis. Walaupun apa yang dipilih oleh Imam Nawawi lain.
Cuma kita rayak pandangan hak yang masyhur dalam mazhab Imam Syafi'i. Masalah ni ada dua pandangan. Jadi kita ambil pandangan yang masyhur. Jadi kalau dia yakin ada najis dalam sembahyang dia, selepas daripada dia sembahyang, maka kena ulang balik sembahyang. Sekarang ni setelah daripada sembahyang dia melangkah beberapa langkah, tiba-tiba dia dapati di kaki dia ada tai cicak, maka ada kemungkinan najis saat itu baru kena, ada kemungkinan tadi dah kena. Daripada segi hukum lagu mana, kena kira baru kena. Jadi bermakna sembahyang dia sah ke tak? Kaedah dia al-aslu fi kulli hadithin taqdiruhu bi aqrabi zaman. Okey, boleh faham? Bagi orang puang yang mana tiba-tiba dia tengok darah berhenti, mungkin baru berhenti dan mungkin tadi dah berhenti, ada kemungkinan, maka dia kena pakai kaedah al-aslu fi kulli hadithin taqdiruhu bi aqrabi zaman, kena kira baru berhenti. Okey, boleh faham? Orang puang. Di antara perbahasan hak yang penting yang kita kena tahu dalam perbincangan ni adalah, katakanlah orang puang mari darah, dengar tak? Orang belakang dengar. Sekarang ni kita kata sekurang-kurang darah haid adalah sehari semalam. Boleh faham? Sekurang-kurang darah haid sehari semalam. Kalau tak cukup sehari semalam, bukan darah haid. Orang puang hak yang keluar darah haid ada dua. Ada hak yang keluar darah secara berterusan tanpa berhenti, untuk kita kira sehari semalam memang cukup mudah dah. Yang keduanya, orang puang keluar darah bukan berterusan, berhenti-berhenti keluar. Okey, boleh faham? Keluar, tak keluar, keluar, tak keluar, keluar, tak keluar. Maka nak kata darah haid dalam mazhab Imam Syafi'i mesti kena kira darah yang keluar. Kalau cukup darah keluar tu 24 jam, maka dikirakan darah haid. Kalau tak cukup 24 jam, maka tidak dikirakan sebagai darah haid. Okey. Di antara benda yang perlu kita kena sebut masalah di sini, kadang-kadang orang puan tu syok. Cukup ke tak? Cukup ke tak? Ada kau? Kadang-kadang yakin tak cukup. Kadang-kadang cukup ke tak? Cukup ke tak? Cukup ke tak? Rasa macam cukup, rasa macam tak cukup. Atau dipanggil syok. Okey, apabila berlaku syok, cukup ke tak? Cukup ke tak? Dalam mazhab Imam Syafi'i ada dua pandangan. Kalau mengikut pandangan Syekh Ibn Hajar Al-Haytami, tak silap ingat, dia kata kira tak cukup. Kira dia tak cukup. Sebab dia menggunakan kaedah fiqh al-aslul adam. Asal adalah tidak ada. Okey, boleh faham? Asal ada dengan tak ada. Ada ke tak ada asal? Asal tak ada. Al-aslu al-adam. Asal tak ada. Okey, boleh faham? Oleh kerana kaedah asal tak ada, darah ni baru. Ketika syok, cukup ke tak, cukup ke tak, kena kira dia tak. Okey, itu pandangan sebahagian ulama. Ada pandangan yang kedua dalam mazhab Imam Syafi'i, adalah pandangan, kalau silap ingat, adalah pandangan Imam Ramli. Mengatakan, begitu juga Khatib Asy-Syarbini berpandangan bahawasanya ketika syok, cukup ke tak, cukup tak, maka kena ambil cukup. Sebab benda kena ambil cukup kerana darah yang keluar adalah darah yang mempunyai sifat haid. Pada asalnya adalah darah tersebut adalah darah haid. Dikira asal darah adalah darah haid. Okey, boleh faham? Ketika kita kata bukan darah haid, bermakna kita akan hukum darah istihadah. Kita akan hukum darah dia darah istihadah. Darah istihadah adalah darah penyakit. Asal orang puang ni sihat ke sakit? Ke asal orang puang sakit? Asal sihat. Okey, boleh faham? Jadi oleh kerana asal adalah sihat, darah yang keluar saat itu adalah asal haid. Ketika syok, cukup ke tak cukup, pakai cukup. Okey, dalam masalah ni ada dua pandangan. Ada pandangan yang mengatakan darah haid, ada pandangan yang mengatakan darah istihadah. Kalau mengikut pandangan yang mengatakan darah istihadah, kalau orang puang tinggal sembahyang dalam tempoh tersebut, wajib dia kena qada semula. Kalau dia pakai darah haid, maka wajib dia kena qada? Tak wajib. Pastinya orang puang akan pakai pandangan yang mengatakan darah haid, sebab malah dia nak qada sembahyang. Betul tak gitu? Okey ya? Jelas tak? Setengahnya di antara perbincangan yang penting juga dalam masalah ni, orang puang dia keluar darah 5 jam, lepas tu berhenti. Okey, macam mana orang puang tu nak tahu darah berhenti? Apakah alamat ataupun tanda darah berhenti? Ni di antara benda yang cukup penting dalam perbincangan bab haid. Kita kena tahu apakah tanda berhenti.
Sepakat ulama mengatakan tanda berhenti ada dua. Yang pertamanya jufuf, yang keduanya al-qassatul bayda. Benda jufuf, benda qassatul bayda. Nanti kita akan cerita lepas ni. Nak duduk sekejap.